Hai murid-murid, seperti yang cikgu janjikan, cikgu akan membuat ulang kaji tajuk persamaan linear semasa pelajar-pelajar berada dalam tingkatan 2. Seperti mana yang murid-murid sedia maklum, tajuk tingkatan 2 melibatkan persamaan linear dan persamaan linear itu mempunyai satu pemboleh ubah sahaja. Di sini cikgu akan gunakan beberapa contoh soalan dan penyelesaiannya untuk membantu pelajar-pelajar mengingatkan kembali apa yang anda pelajar semasa dalam tingkatan 2. Sebelum cikgu teruskan, cikgu ingin terangkan sedikit berkenaan dengan persamaan linear ini sebelum kita sambung dengan beberapa contoh penyelesaian. So, pada awalnya pelajar-pelajar perlu memahami apa yang dimaksudkan dengan persamaan linear dahulu. So, seperti perhatikan di sini, linear maksudnya ialah pemboleh ubah itu adalah berkuasa satu. Sekiranya persamaan itu mempunyai satu pemboleh ubah dan kuasa pada pemboleh ubah itu adalah satu, maka kita akan sebut persamaan itu sebagai persamaan linear. So, cikgu harap dengan penerangan ini murid-murid dapat memahami apakah yang dimaksudkan dengan persamaan linear. Cikgu tuliskan satu contoh di sini, persamaan linear, iaitu 2x tambah 11 bersamaan dengan negatif 5. So, perhatikan di sini, cikgu tuliskan satu persamaan di sini. Untuk pengetahuan, persamaan ini melibatkan satu pemboleh ubah seperti mana yang kita nak belajar. So, dan pemboleh ubah itu adalah berkuasa satu, so kita akan panggil dia sebagai persamaan linear. Jadi contoh yang cikgu tuliskan di sini ialah satu contoh persamaan melibatkan persamaan linear satu pemboleh ubah. So, cikgu harap sekarang murid-murid dapat ingatkan balik apa yang dimaksudkan dengan persamaan linear satu pemboleh ubah. Selepas dah mengetahui persamaan melibatkan satu pemboleh ubah, seterusnya pelajar-pelajar perlu menyelesaikan contoh ataupun soalan yang diberikan ini sehingga dapat memperolehi berapakah nilai pemboleh ubah yang diberikan dalam soalan berkenaan. Di sini cikgu akan memilih beberapa contoh soalan serta penyelesaiannya supaya akan memudahkan murid-murid mengingatkan balik apa yang telah pun dipelajari semasa di tingkatan 2. So, cikgu akan mulakan dengan contoh pertama. So, perhatikan di sini contoh pertama melibatkan persamaan linear satu pemboleh ubah. So, kita perlu selesaikan soalan ini dengan memindahkan 11 dan 2 ke sebelah kanan persamaan satu persatu dan memperolehi berapakah nilai X. So, seperti yang sedia maklum, murid-murid sudah pun tahu at least ataupun sekurang-kurangnya murid-murid dah memahami ataupun tahu bagaimana nak menyelesaikan persamaan-persamaan linear yang mudah dahulu. So, untuk menentukan nilai X ini, mula-mula kita perlu pindahkan 11 ke sebelah kanan. So, di sini perhatikan ialah tambah 11 apabila pindah ke sebelah kanan, ia tinggal sekarang ialah 2x sama dengan negatif 5 tambah 11 ini akan menjadi tolak 11. So, perhatikan di sini. Seterusnya kita akan pindahkan 2 ke sebelah kanan. Hubungan 2 dengan pemboleh ubah X adalah darab. Apabila darab itu pindah ke sebelah kanan, dia akan jadi bahagi. So, perhatikan X di sini ialah negatif 5 tolak negatif 11 ialah negatif 16. Darab 2 pindah jadi bahagi 2. So, perhatikan di sini pecahan perlu diringkaskan. So, yang ini adalah 1 dan yang ini adalah 8. Maka X adalah negatif 8. So, ini adalah penyelesaian yang ringkas. Bagaimana kita nak selesaikan satu persamaan melibatkan satu pemboleh ubah. So, contoh pertama. So, sekarang cikgu akan gunakan satu lagi contoh untuk mempelajari lebih lanjut. Perhatikan sekarang cikgu pilih satu lagi contoh persamaan
di sini beza sedikit, kita ada pecahan di sini iaitu dibahagikan dengan 2. So ini adalah satu lagi contoh yang cikgu pilih untuk membantu murid-murid untuk memahami penyelesaian persamaan linear melibatkan satu pemboleh ubah. So perhatikan di sini seperti biasa, untuk menentukan nilai x ini. So 5 perlu dipindahkan, 3 perlu dipindahkan, 2 perlu dipindahkan satu persatu. So ini anda sedia maklum sebelum ini kita perlu pindahkan satu persatu. Dalam keadaan ini kita akan pindahkan 2 dahulu. So 2 ini berada dalam keadaan bahagi. So kita pindahkan ke sebelah kanan. So yang tinggal di sebelah kiri adalah 5x tolak 3 sama dengan 6. Yang ini jadi darab 2. So kita dah pindahkan 2. So sekarang kita ada tinggal 5 dan 3 perlu dipindahkan. So kita perlu pindahkan satu persatu. So di sini angka seterusnya yang akan kita pindahkan ialah tolak 3. So tolak 3 kita pindahkan ke sebelah kanan menjadi tambah 3. Yang tinggal di sebelah kiri ialah 5x. Di sini 6 darab 2 menjadi 12. Tolak 3 menjadi tambah 3. So perhatikan di sini kita dah pindahkan 2 dan 3. Tinggal yang kita nak pindah ialah 5. So hubungan 5 dengan x adalah darab. So apabila darab ini dipindahkan ke sebelah kanan menjadi bahagi, yang tinggal di sebelah kiri adalah x. So 12 tambah 3 adalah 15. Darab 5 menjadi bahagi 5. So perhatikan di sini pecahan perlu diringkaskan. So kita akan memperoleh x adalah 3. So ini adalah satu lagi